ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة أمين يا رب العالمين. Sambungan dari surah Al-Lail ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-21 dalam Resam Uthmani pada buku surah 595. Surah Al-Lail ayat yang ke-12 sehingga ayat ke-21 dalam Resam Uthmani pada buku surah 595. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman bermaksud ayat ke-12, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Ayat ke-13, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ayat ke-14, maka aku memperingatkan kepada kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat ke-15, yang dimasuki oleh orang yang paling celaka. Ayat ke-16, yaitu yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Ayat ke-17, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Ayat ke-18, yaitu yang menginfakkan hartanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat ke-19, dan tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ayat ke-20, tetapi dia memberikannya semata-mata kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tertinggi.
yang maha tinggi, ayat ke-21, dan kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan tuan imam, seterusnya jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sekali lagi kita bersua untuk kesekian kalinya pada pagi ini untuk menyambung siri kuliah bulanan kita dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kita berada pada penghujung bahagian ya, ataupun bermula dengan pertengahan ayat-ayat yang sekaligus menuju kepada penghujung bahagian surah Al-Lail ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh recall ataupun boleh refresh bagaimana kita sama-sama belajar berkenaan dengan pengurusan harta benda kita, ya, berkenaan dengan bagaimanakah harta itu diperolehi dan bagaimanakah harta itu digunakan, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, ya. Dan ini menepati apa yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba', bahawa kaki kita ini pada hari akhirat tidak akan bergerak melainkan apabila ditanya tentang salah satunya harta benda kita, min aina tasabahu, daripada manakah kita memperolehi harta benda kita tersebut, wa ila aina anfaqahu, dan bagaimanakah ataupun ke manakah kita menginfakkan harta benda tersebut. Dan kita tidak perlu panjang di situ, dan kita terus kepada ayat yang ke-12 dan ke seterusnya. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat ke-12 ini, iaitu pada perkataan 'alaina. Kemudian pada ayat ke-13 ini, iaitu pada perkataan lana, ya. Yang mana pada ayat ke-12 ini menyebut inna 'alaina lal huda, seolah-olah menggambarkan satu kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada seseorang hamba, ya. Ia berbeza dengan ayat ke-13 wa inna lana, ya. Alaina ni kalau kita tafsirkan secara literal, ke atas Allah Subhanahu wa taala. Lana ni kalau kita tafsirkan secara literal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari segi pemberatnya lebih berat pada perkataan alaina, yang mana ditafsirkan bahawa ini bermaksud apabila seseorang hamba itu memenuhi prasyarat untuk mendapat hidayah di sisi Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya. Tetapi prasyarat itu mesti datang daripada seseorang hamba tersebut terlebih dahulu. Kita tidak boleh bersikap at-tawakkul wa 'adamul akhdi bil asbab, ataupun kita ini bermaksud menyerah diri pula kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan apa yang sewajarnya, ataupun tanpa kita memenuhi prasyarat. Kita berpeluk tubuhlah dalam bahasa lain, lalu kita mengharapkan hidayah Allah SWT itu sampai kepada kita. Ia sewajarnya ada yang disebut sebagai inabah ataupun kecenderungan. Seseorang hamba itu mesti ada kecenderungan terlebih dahulu untuk mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan ini dalam arti kata bahawa dia berusaha, ya, dia berdoa, dia berusaha melakukan kebaikan, kemudian dia berdoa. Dia berusaha meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia berdoa. Barulah ada apa yang disebut sebagai hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca dan dianjurkan oleh agama kita dengan satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Ya, ya Allah, aku memohon daripada-Mu hidayah, ya, wat tuqah ketakwaan, wal afaf kesucian diri, wal ghina dan kecukupan. Ya, kita doa dengan doa ini sebagai tanda kita menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Kita doa pun salah satu daripada usaha kita. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita berpeluk tubuh kemudian kita mengharapkan
in the blink of eye, dan sekali mata maka ia akan sampai dalam keadaan yang entah dari mana-mana. Ya, prasyarat itu mesti dipenuhi. Dan kerana kita ambil maklum bahawa agama kita mengajar hidayah ini milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam satu ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, ayat ini berkenaan dengan sedihnya Nabi SAW kerana tidak masuk Islam Abu Talib. Ya. Lalu Allah SWT menyebut, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang engkau suka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah SWT yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan di sini kan ditafsirkan oleh para alim ulama bahawa tentang bagaimana seseorang hamba itu perlu berusaha untuk mencari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'alamu bil muhtadin. Dan maknanya di sini adalah tentang bagaimana pentingnya untuk kita memenuhi prasyarat tertentu terlebih dahulu sebelum kita mendapat sesuatu, dan kita tidaklah boleh mendapat sesuatu itu tanpa kita melakukan prasyarat yang tertentu tersebut. Baik. Dan yang kira tuan-tuan dan puan-puan dah hafalkan kod doa tadi, Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Bacalah juga dalam doa kita. Ya, kalau imam baca kita aminkan, kalau kita solat bersedia kita bacalah juga di sebalik doa-doa yang telah kita baca sebelum daripada. Ya, bacalah setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam qiyamul kita ke, dalam solat-solat ba'diyah kita ke, dalam apa juga jenis solat-solat kita. Lagi-lagilah kalau kita solat-solat tu memang kita boleh baca doa banyak-banyak, tak ganggu orang. Kalau kita solat doa ni mungkin ada masanya kita baca doa yang standard saja. Ya, kita nak banyak-banyak tu kita kena sendiri-sendiri lah. Sebab orang bila solat jemaah ni ada hajat dan tertentu, ya. Lalu kita bacalah doa tadi, bacalah setiap hari, ya, dalam doa kita. Di sebalik doa-doa yang kita telah baca sebelum pada ini, mari kita baca doa juga ramai, boleh sekejap, ya, buat hilang mengantuk awal pagi. Ya, penat musim hari raya ni kan. Allahu akbar. Mari kita baca ramai sekejap. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Wa inna lana al-akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah kehidupan akhirat dan sebenarnya al-ula ini merujuk kepada dunia. Ya, cuma diterjemahkan, kenapa tidak disebutkan wa inna lana al-akhirata wad dunya. Ya. Baik. Pertama, al-ula ini merujuk kepada dunia ni yang asal daripada kata dulu, jadi dana. Dunia ni tempat rendah dan tempat hina. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat rendah, tempat hina. Dan bila kita tengok balik, rupanya berbeza di sisi manusia. Dianggap dunia ini tempat tinggi dan tempat mulia. Lalu apabila ayat ke-13 ini disebut wal-ula, seolah-olah menggambarkan Allah SWT tak nak sebut pun dunia. Tak nak sebut pun dunia. Walaupun dunia ni ada, dan walaupun dunia ni dijadikan untuk kita satu ujian pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan satu alam yang sebelum tibanya alam barzah dan sebelum tibanya alam akhirat. Tapi nak digambarkan bahawa tak ada tempat pun sebenarnya dunia ini sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, digambarkan sedemikian. Walaupun dunia maslahatul akhirah. Ya, bagaimana yang kita diajar tentang dunia ini tempat bercucuk tanam untuk kita menjadi kehidupan pada hari akhirat. Kehidupan dunia ni tempat bercucuk tanam untuk kita menjalani kehidupan di hari akhirat.
Kenapa disebut mazra'ah? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Mazra'ah asal daripada perkataan zara'ah. Zara'ah bermaksud bercucuk tanam. Bila kita sebut bercucuk tanam, kita boleh bayangkan bagaimana petani pesawat. Dia bekerja keras, membalik tulang 4 kerat. Kadang panas, kadang hujan. Kerjanya tidak senang, hasilnya kena tunggu berbulan-bulan. Nak kata kerja keras, nak kata susah payah. Walaupun kita ni bukannya pekerja, kita ni bukannya petani, kita ni bukannya pesawat, tetapi nak menggambarkan tentang bagaimana sewajarnya kita hidup di dunia itu. Begitulah sewajarnya supaya kita nampak dunia ni sebenarnya macam mana, hasilnya ni esok-esok ni hari akhirat kita. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila disebut al-akhirat wal ula, hari akhirat dulu kemudian wal ula, iaitu merujuk kepada hari dunia, iaitu kehidupan kita sekarang, nak menggambarkan bahawa prioriti itu selalu kepada hari akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, prioriti itu, ya, tentang bagaimana kita meletakkan kepentingan itu, sentiasa kita memikirkan buat begini ni hari akhirat kita ni macam mana, buat begitu ni hari akhirat kita ni macam mana. Bukan kita fikir untuk dunia saja, tapi kita fikir juga untuk akhirat. Ya, ini cara fikir yang diajar dalam agama. Dan agama bukan suruh kita tolak teruk ke dunia. Agama bukan suruh kita ni tak hidup di dunia itu, bukan. Tapi biarlah kita ni fikir hidup dunia ni baik, hidup akhirat pun baik. Sebab itu kita doa dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita juga boleh rujuk pada surah Al-Ahqaf. Oleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Ahqaf, Allah SWT sebut wa balagha 40 sana. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini sebut secara spesifik apabila seseorang itu mencapai umur 40 tahun. Umur yang digambarkan sebagai umur yang cukup matang. Ya, umur 40 tahun. Kerana ketika ini kita sudah ada segala-galanya. Nak kata ada harta, nak kata ada keluarga, nak kata ada tenaga. Jika umur muda, tenaga ada, tapi harta tak ada. Ya? Umur muda ada, tenaga ada, masa tak ada harta. Umur tua ada apa yang dikatakan sebagai masa, ada harta, tapi tenaga tak ada. Jadi tak balance. Tapi bila tengok balik umur 40 tahun ni, maknanya adalah umur yang matang, umur yang semua ada lah kalau kita kata, ya, moderate lah, ya. Dan kenapa juga disebut umur 40 tahun ini juga? Kalau orang bisnes sebut life begins at 40, ya. Kehidupan ini bermula pada umur 40 tahun. Dan Nabi SAW dilantik dari Rasul itu pada umur 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini umur yang kita kata sudah berdepan dengan pelbagai rencana kehidupan, ya. Kita sudah berada pada satu tahap yang inilah dia, ya, inilah dia. Ya, kerana segala perkara kita sudah lalui dan pengalaman yang dulu kita boleh jadikan sebagai pengajaran akan datang umur 40 tahun. Ya, kalau tua sangat takut nanya, tak ingat begitu begini dan sebagainya. Ya, kecuali dalam beberapa kes tertentu itu lain lah. Ini kita pun kata, ya, secara umumnya begitu. Umur 40 tahun, ya, umur belasan tahun ataupun umur awal 20-an ni banyak kita tengok yang kalau seseorang itu melakukan sesuatu perkara ke anak-anakan ataupun ke budak-budakan sebab dia baru nak kenal kehidupan. Ya, umur 50-an, umur 60-an, banyak benda yang dia buat ni tersalah sana, tersalah sini, kadang tak ada. Maknanya sebab tenaganya pun sudah tak ada.
Tapi umur 40-an ni umur yang elok-elok. Dan agama aja bila masuk umur 40 tahun secara spesifik wal balagha 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Pertama, ya Allah, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku ini untuk aku ini bersyukur kepada segala nikmat. Tengok, agama ajar kepada kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab umur 40-an ni macam-macam lah kita rasa, macam-macam lah kita dapat. Umur yang dikatakan umur yang stabil. Jadi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Ya, sebab kita ni kadang-kadang kita terlepas pandang sehingga agama ajar kepada kita doa juga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa supaya kita ni, ya Allah, tolonglah aku dalam a'inni ala zikrika, tolonglah aku dalam mengingat ini. Kita minta tolong kepada Allah SWT, buka jalan untuk kita ingat Allah SWT. Wa syukrika, dan untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Tolonglah ya Allah, sebab aku ni kalau begini aku jadi terlupa. Jadi kita minta tolong daripada Allah SWT supaya kita tidak lupa. Jangan lupa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ada rumah, ada kereta, ada keluarga, ada anak isteri, ada macam-macam, ada kedudukan, macam-macam. Syukur pada Allah SWT. Ya, dan sudah tentu perincian syukur ni panjang lagi lah, termasuk dengan kita melaksanakan apa yang sewajarnya daripada kesyukuran kita kepada Allah SWT tersebut. Wa syukrika wa husna ibadati. Dan ya Allah, tolonglah aku juga ini dalam memperelok amal ibadat aku. Baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan ke atas mak ayah. Ini pun penting juga. Ya, ke atas mak ayah kita ni, dan arti kata janganlah kita ni bila umur 40-an kita sebut tadi umur yang dah kita berada pada satu kedudukan yang selesa, yang selesa, yang dominan ataupun yang okey lah secara umumnya. Tapi jangan lupa wa'ala walidayya, jangan lupa mak ayah. Ya, jangan lupa dulu kita nak makan sebiji telur ni, kalau ada 5 beradik kena kelak 5. Biar seorang dia kecak, seorang sikit. Dulu nak kata susah hidup. Ya, sekarang pun susah juga cari telur, tak jumpa di kedai tu. Itu masalah, perbekalan masalah. Ya, pihak berkenaan kena fikirkanlah macam mana contohnya. Tapi nak sebut tak susahnya. Yang nak makan sebiji telur, nak makan telur mata, nak makan telur dadar susah. Ni kan, sekarang ni kita senang senang sikit, nak kata senang tu tak ada lah. Tapi nak kata senang sikit, boleh order food panda dulu, gerak-gerak food dan sebagainya. Dulu susah. Ya, ingat balik jasa mak ayah. Ya, kalau ada masih ada mak ayah ni, cuba tengok telefon kita. Ya, bila kali terakhir kita berbual dengan mak ayah di kampung? Ya, mak ayah kita tanya khabar lah. Ya, bila kali terakhir kita berhubung dengan mereka? Ya, sama ada kita WhatsApp ke, kita message ke, kita call ke. Cuba tengok dalam rekod telefon. Ya, cuba cari dengan majikan kita hari-hari, dengan kawan kita hari-hari, dengan mak ayah kita 3 bulan lepas, bukan musim ni kita kan ni. Tapi nak kata patut, sepatutnya kena tanya khabar. Ya, kekerapan frekuensi itu kena ada. Ya, 2-3 hari sekali tak apa dah. Ya, seminggu sekali berasa macam lama sangat. 2-3 hari sekali ataupun dalam seminggu tu biar ada. Ya, biar ada. Kalau berasa tak tahu nak tanya apa, ya, tanyalah lembu kambing ayam itik sihat ke. Di kampung tu mak ayah jaga kebun, mak ayah jaga pisang, mak ayah jaga durian, mak ayah jaga lembu kambing ayam itik. Tanya khabar. Tu cara dia. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu dah nak kongsi. Sebenarnya mak ayah ni nak tahu kita ni tanya khabar, cukup dah. Dia bukan nak minta kita ni lebih-lebih. Dah. Dan kalau tak ada mak ayah, doa. Karena dia orang. Ya,
Doa-doakanlah dia orang. Kita ni doa-doakan dia orang. Kalau tak ada mak ayah, ya, dan agama ajar kita ni sampai ke satu tahap mak ayah kalau dah tak ada ni buat baik pada kawan-kawan mak ayah. Sampai tahap tu kemuliaan kedudukan ibu bapa, dan sebagaimana disebut dalam kitab Rawaiul Bayan, ya, oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang alim dari Syria, ya, buat satu topik juga berkenaan dengan tafsir Al-Quran, tapi dipecahkan pada topik-topik tertentu. Dan salah satu topik tertentu itu adalah birrul walidaini min ta'atillah, buat baik pada ibu bapa, buat kebaikan kepada ibu bapa sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan agama ada kepada kita waghfir lahum janahal dhulli minar rahmah. Ya, hendaklah kamu rendahkan sayang. Apa maksudnya? Apa maksud ayat Al-Quran tersebut? Waghfir lahum janahal dhulli minar rahmah. Ya, rendahkan sayang. Maksudnya mak ayah kita ni, kita janganlah cakap bahasa yang tinggi-tinggi dalam arti kata kita macam merendah-rendahkan mereka dan sebagainya. Rendahkanlah sayang kita. Betul lah kita ni di kedudukan tertinggi, kita ni posisi tinggi, kita ni berjawatan besar, tapi bila bercakap dengan mak ayah, rendahkan sayang tu. Waghfir lahum, kita tak ada sayang, betul, tapi Al-Quran menggambarkan bahawa seseorang yang berkedudukan tinggi, jawatan tinggi, berposisi besar ni seolah burung yang terbang, ya, yang bila burung terbang ni dia tidak terbang rendah, dia terbang tinggi. Tapi dia cakap dengan mak ayah, rendahkan sayang, nak kata rendahkan kedudukan kita. Apa salahnya? Ini sampai cakap dengan mak ayah ni menghendik-hendik, mengendah-kendahkan, ya. Betul lah mak ayah kita ni ngaji, sekolah pun kadang-kadang tak habis, ya. Tapi kita kena ingat dasar mereka bersusah payah. Kalau janji ni kerja pernah getah, keluar semua subuh lagi, ya, untuk beri pendidikan kepada kita. Kita akhirnya jadi orang daya. Dah sekali balik kampung, hentik pula mak ayah. Masya Allah, tabarakallah. Apa rugi kita? Kita merendah-rendahkan kedudukan kita di sini mak ayah. Tak rugi. Situ kedudukan. Baik, panjang kita di situ. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak kata tentang akhirat dan dunia ni diutamakan, hari akhirat terlebih dahulu, dan Islam ada dalam surah Al-A'raf, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Mula-mula syukur. Kedua, jangan lupa mak ayah. Ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, mintalah amal ibadat yang kita buat ni Allah SWT redha. Redha ni maknanya Allah SWT puas hati. Itu maksud redha. Dalam bahasa kita je begitu. Ya, maksud redha ni biar Allah SWT puas hati. Nak suruh Allah SWT puas hati ni biar muwafaqah li syariat Islamiyah. Kita kena buat amal ibadat yang selari dengan kehendak hukum hakam syarak. Baru Allah SWT puas hati. Ana sebut dah sebelum ni tempoh hari beberapa kali maksud redha ni. Kalau kita pergi ke pusat beli belak dengan cucu, anak cucu kita heret pakaian kita, nak mainan itu apa semua sekali, dah sekali kita pun ambil lah. Itu beri tapi tak redha. Beri dengan tidak berhati. Yang beri dengan berhati ni maknanya anak cucu kita nak mainan, nak macam-macam ni kita beri dan kita berhati. Kita memang nak beri. Kita memang atas sebab kasih sayang. Maknanya itu beri dengan puas hati, beri dengan rasa. Jadi kita minta Allah SWT bila kita lakukan amal ibadat ni, ya Allah terima dah. Tapi nak suruh Allah SWT terima amal ibadat kita ni, biarlah muwafaqah li syariat, ada mukhalafati li syariat Islamiyah. Biarlah kena dengan hukum hakam syarak. Baru Allah SWT boleh puas hati dengan amal ibadat yang kita lakukan. Ya, kalau amal ibadat yang lakukan tersebut tidak ada masalah agama semacam itu, amal ibadat khusus yang tertentu, macam mana kita nak mengharapkan Allah SWT terima amal ibadat tersebut? Begitu. Baik. Wa an a'mala salihan tardah. Maknanya masuk 40 hari kita beautify, kita perelokkan amal ibadat kita. Masuk 40 hari maknanya kalau mengaji tu dah pandai lah. Tu
itulah maksudnya. Ya, dulu tak pandai itu tak apa lah. Mana kita ni lahir-lahir kita dah pandai. Tak, la ta'lamuna syai'an. Ya, kita bila lahir ni tak tahu apa pun. Ya, kemudian kita belajar. Dan bila kita belajar, lama lagi belajar, mesti ada salah silap. Tapi bila umur 40 tahun ke atas ni, 40 tahun onwards, ya, mana kita dah perelokkan. Ada benda yang kita tak kena buat, kita tinggal. Ada benda yang kita kena perbaiki, kita perbaiki. Ada benda yang elok, kita teruskan. Ya, baik. Seterusnya, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Kita juga minta doa pada Allah SWT. Ya Allah, sejahterakanlah pada anak pinak kita, pada generasi kita, pada keturunan kita. Ini penting juga. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Allah SWT sebut dalam satu ayat lain, takutlah kamu apabila kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Ya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Takutlah ya kamu apabila kamu meninggalkan generasi yang lemah. Sebab kita ni nak pergi dah. Lepas kita pergi, mana yang akan ganti kita? Tapi yang akan ganti kita ni siapakah mereka? Menti kita ni ada dah ke belum? Kalau kita sebagai mentor, ya, nak tinggalkan syarikat, nak tinggalkan macam-macam lagi lah, ya. Nak tinggalkan keluarga, macam-macam lagi, ya. Jadi itu keadaan wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, ya, perbaikan ataupun perelokkanlah, ya, keturunan kita, generasi kita dan sebagainya. Jadi mesti ada perancangan-perancangan yang dilakukan, ya, supaya mereka yang akan datang menggantikan kita nanti. Sebab kita ni mungkin kita dah pensiun, dah besar, dah mati, tapi dia orang yang akan menggantikan kita. Dia apa perancangan kita? Apabila kita dah tak ada nanti, apa perancangan kita pada anak cucu kita? Apa itu? Itu pun ada, ya. Bukannya kita ni apa nak jadi. Ini yang dikatakan sebagai siapa yang merancang untuk gagal, dia sedang merancang kegagalan. Ya, planning to fail is fail to plan is planning to fail. Kan? Gagal merancang adalah perancangan untuk gagal. Mesti ada. Bukanlah kalau kita kata blueprint sangat, tapi ada lah benda-benda 5 tahun lagi, ya, 10 tahun lagi kena ada. Orang bisnes dia suka buat macam ni, ya. 5 tahun lagi di mana akan syarikatnya, 10 tahun lagi di mana akan syarikatnya. Tapi takkanlah rancang nampak bisnes saja, nampak keluarga pun kena rancang juga, ya. 5 tahun lagi apa nak jadi dengan keluarga kita, 10 tahun lagi apa nak jadi dengan keluarga kita. Hal tujuh tu kena ada, kena ada, ya? Baik. Seterusnya, ini tujuh ilaika wa inni minal muslimin. Ya, dalam surah Al-Ahqaf tersebut betul sekali ditutup dengan ayat, ya Allah, aku taubat kepadamu dan aku ini menyerah diri, aku sebahagian pada orang yang beriman bulat-bulat kepadamu, ya Allah. Wa inni minal muslimin. Ya, muslimin asal daripada perkataan salimah yaslam, Islam. Islam, agama kita Islam. Apa maksudnya? Total submission. Ya, iaitu penyerahan diri bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ada prasyarat-prasyarat yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perancangan kena ada, plan kena ada, execution of plan kena ada. Baik. Fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. 3 ayat berikutnya ini berkenaan dengan maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku memperingatkan kepada kamu dengan naran talazza, dengan api yang talazza. Talazza ni maknanya adalah api yang kalau kita pakai sampah ataupun kayu ranting apa semua sekali dan bunyi percikan-percikan tu, ataupun kalau kita pernah tengok rumah terbakar bunyi percikan-percikan tu talazza. Ya, itu talazza. Ya, dan digambarkan apinya ke Allah SWT sedemikian, la yaslaha illa al-ashqa, tidaklah memasuki hal itu menuju kepada nar talazza illa al-ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Al-ashqa ni juga kalau kita boleh tengok dalam surah sebelum ni, surah Asy-Syamsu, bila Allah SWT sebut idzin ba'atha ashqaha,
Iaitu orang yang bangun, orang celaka yang bangun. Kisah yang berlaku pada zaman Nabi Saleh alaihi salam, ya, apabila dalam cerita yang panjang tersebut dikatakan kepada kaumnya oleh Nabi Saleh alaihi salam, jangan bunuh unta ni, ya. Kemudian bangunlah salah seorang lelaki daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam tersebut, bangun dan membunuh unta tersebut, ya. Dan bunuhnya bukannya bunuh dengan sekaligus, tapi bunuh dengan penyiksaan, dengan maksud melambat-lambatkan kematian supaya unta itu terseksa darah, ya, manusia. Sampai tahap dia khianat, bukan setakat kepada arahan Nabi Saleh alaihi salam, tapi dia khianat kepada binatang, dia menyiksa binatang. Sebab itu kita ni bila sembelih, agama ajar pada kita, idza dhabhtum fa'ahsinul dhabh, bila kamu melakukan penyembelihan maka perelokkanlah sembelihan tersebut. Sebab apa? Sebab tak nak bagi binatang terseksa. Ihsannya agama kepada arahan Allah SWT, ada ihsan, ya. Bukannya kita ni sembelih kita perlahan-lahan kerana kita kesian kat dia dan biarlah kita nak tengok dia tersebut, bukan, ya. Tapi bila melakukan penyembelihan, kita menyambut syariat, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah diperelokkan sembelihan tersebut. Pisau dengan tajam, nak asal pisau pula jangan depan binatang tersebut, ya. Ihsan. Tapi apa yang dilakukan, ya, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya. Baca disebut ashqa, ini ba'atha ashqa. Kemudian disebut lagi illal ashqa, ni orang celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya. Adakah merujuk semata-mata kepada keadaan itu? Tak. Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Pengejaran itu atas umumnya lafaz, bukan atas sebab yang khusus. Jadi ashqa ni kita boleh faham maksudnya dalam ayat ini, ayat 16. Ashqa, man humul ashqa, ya. Man maksud, man maksud bil ashqa. Apa maksud ashqa dalam ayat ini? Alladzi, Allah SWT jawab, alladzi kadzdzaba, iaitu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling daripada keimanan. Kadzdzaba ni barang dalam hati, wa tawalla ni barang dalam fizikal. Maknanya di sini adalah dia mendustakan dengan hati dia dan dia mendustakan dengan perbuatan dia. Sebab itu iman ni, bila kita sebut iman, maksudnya tasdiqul bil qalb. Iman ni maksud kita membenarkan dengan hati. Kena mari dalam dulu. Wa nutqu bil kalam, dan barulah terungkap dengan kata-kata, wal amal bil jawarih, dan diterjemahkan dengan perbuatan. Bila kita faham maksud ini, tak timbul mulut dan betul hati baik, tak timbul soal itu. Ataupun kalau kita kata memang yalah, kadang-kadang, ya, tak tutup aurat dan sebagainya tanpa apa-apa sebab syar'i, ya, tanpa apa-apa sebab syar'i, tak tutup aurat dan tapi hati baik, tak timbul. Sebab semuanya datang pada hati. Semuanya datang pada hati. Sehingga Nabi SAW sebut, idza salahat salahat jasadul kullu, wa idza fasadat fasadat jasadul kullu, ala wa hiya al-qalb. Baik hati, baiklah perkataan dia, baiklah perbuatan dia. Tak baik hati, tak baiklah perkataan dia, tak baiklah perbuatan dia. Walaupun dia berlindung di sebalik, sebenarnya hati saya baik, tak. Dia tak kena dengan apa agama. Kalau kamu mengatakan seperti, show me your authority lah. Where's your authority? How to support your agreement? Where is your authority to support your agreement? How to burhanakum in kuntum shadiqin. Sebab yang kita belajar lain. Jadi tak perlu keliru. Di luar sana banyak benda yang mengelirukan, yang tidak berlapis atas dasar ilmu, dan tidak semua yang agama ajar. Akhir sekali, takkan begini Islam. Teruk sangat agama kita kalau begitu, ya. Jadi kita ni minta fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la taghaw, ya. Allah SWT sebut fastaqim, maka istiqamah kita ni dengan ajaran agama. Walaupun di luar sana ni macam-macam orang lapik atas dan agama dan sebagainya, tak ada sadarannya, tak ada dalilnya, ya, ataupun hujah-hujah yang
fragile, yang tidak kokoh, yang akhir sekali kita kata, apa yang kamu cakap ni pada akhirnya boleh menimbulkan fitnah kepada agama. Ya? Jadi ini benda-benda yang kita kena berhati-hati. Sebab itu disebut kadzdzaba, pertamanya sebut hati. Yang kadzdzaba atau wali maknanya perbuatan jawarih, ya, perbuatan yang memang menyangkali. Ya, kalau kita khusus pada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang bunuh unta, dia pergi bunuh unta. Kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh mentauhidkan Allah SWT, dia tidak mentauhidkan Allah SWT. Ya, dalam aspek al-amr bil ma'ruf dia tak buat, dalam aspek an-nahy 'anil munkar dia buat pula. Jadi itu kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan darinya orang yang bertakwa, alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ayat ke-17 hingga ayat ke-19. Ya, kata Umar radhiyallahu anhu bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah memerdekakan 7 orang hamba yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita maklum sahabat Nabi SAW yang paling banyak mengorbankan harta benda. Kita ada ramai ya, figuran, contoh-contoh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ramailah kalau kita sebut. Khadijah sendiri radhiyallahu anha. Ya, tapi ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ni well known for, dikenali seorang yang paling banyak memerdekakan hamba saya daripada pemilik dan pertuan. Dan ini kaedah kalau kita belajar bagaimana Islam abolish the system, the social system. Islam menghapuskan sistem sosial berasaskan perhambaan. Ya? Salah satunya adalah dengan memerdekakan hamba saya. Salah satunya adalah sebagai kafarah. Kan? Sebab itu kita baca buat satu-satu amal ibadat terlanggar, kafarahnya memerdekakan hamba saya. Ya? Jadi ini cara untuk hamba sahaja itu dibebaskan. Termasuklah apabila dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat-sahabat iaitu bayar pada tuan atau pemilik, kemudian dibebaskan hamba tersebut daripada pemilikannya. Sebab itu sekarang ini dah tak ada sistem perhambaan tersebut. Salah satu daripada sistem sosial yang dihapuskan ya, oleh Islam, dan penghapusan itu berlaku bukannya faj'atan ataupun sekaligus, tapi bitadarruj, gradually. Ya, maknanya dihapuskan dari satu peringkat ke satu peringkat. Ya, sehinggalah alhamdulillah hari ini sudah tidak ada. Alhamdulillah kita dapat tengok waktu kita baca tentang kisah-kisah perhambaan ini dan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, kisah-kisah termasuk melibatkan sahabat-sahabat yang lain, akhirnya memberikan inspirasi kepada kita bagaimana mereka sanggup mengorbankan harta benda mereka ya, untuk memenuhi apa yang diajar dalam agama. Dan kita tengok akhir sekali sudah sistem ini sudah pun tidak sistem sosial ini ya, maksudnya sudah tidak ada lagi pada hari ini. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan harta di jalan Allah SWT, yatazakka, dengan pengharapan Allah SWT itu Allah SWT mensucikan dirinya itu. Maksudnya macam mana? Tuan-tuan dan perempuan, bukan liat dan zakah, tapi yatazakka. Maknanya kita ni semua disukakan kebersihan. Ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan ini sebahagian part and parcel of iman. Ya, sehingga orang kata kepada kita nak tahu orang ni pembersih atau tidak, kita tengok bilik air rumah dia. Kalau bilik air rumah dia bersih, insya-Allah dia bersih. Dia pembersih. Kalau bilik air rumah dia tidak bersih, maknanya dia bukan seorang yang pembersih. Kan? Tapi bukanlah bermaksud kita pergi ziarah rumah kawan kita, masuk bilik air, tak ada fasa-fasa, kecuali ada nak qada hajat tu lain lah. Ya? Tapi kata orang ni macam tu lah. Ya? Kata orang kita nak tahu orang itu pembersih tidak, tengok bilik air. Sebab kalau bilik air bersih, insya-Allah dia pembersih. Bilik air tak bersih, insya-Allah dia tidak pembersih. Ya? Dan
Dan bilik air ni tempat paling kotor lah kalau kita kata, ya. Tapi ia boleh memberikan first impression kepada seseorang kan, ya. Kalau kita tengok sebab itu, walaupun tempatnya sama, qadar tujuannya, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kadang-kadang namanya restroom kan, kadang-kadang namanya apa, washroom kan, kadang-kadang namanya toilet, kadang-kadang namanya bilik air, kadang-kadang namanya tandas, kadang-kadang namanya jamban. Jamban tak ada lah. Jamban ni kita bermula, kita maaf sebut benda tak mesti. Ya? Jamban ni biasa, bila tu sebut jamban, apa yang kita terbayang? Satu rumah, jamban tu di luar rumah, betul tidak? Ya? Jamban kan? Ya? Ingat dulu masa kita kecil-kecil dulu. Ya? Itu jamban. Kemudian bila masa berlalu sikit, betul dah jadi tandas. Tandas tu dah cantum lah dengan rumah. Dah cantum dah dengan rumah. Ya? Kemudian bila kita besar sikit, orang tak sebut tandas, orang sebut toilet. Kemudian lepas tu sikit orang sebut bilik air. Ya? Dalam anak rasa 15-20 tahun ni orang sebut washroom. Akhir-akhir ini orang sebut restroom. Sebab apa? Sebab apa? Ya? Padahal pun sama, tempat buang air. Air besar, air kecil, tempat pengahaya. Tapi rupanya memainkan peranan penting juga. Ya? Dari segi bahasa itu kepada bagaimana kita apabila mendengar ataupun melihat tanda, papan tanda. Contohnya kalau kita pergi ke tempat yang apa? Yang eksklusif sikit lah. Ya? Bila kita sebut restroom, itu kan tempat pengahaya tu. Kadang-kadang anak cucu kita cari, tak ada lah bilik air, tak ada pun bilik air. Itu restroom tu bilik air lah. Ya? Tapi bila sebut restroom, apa what is our first impression? Bersih atau tidak? Bersih, baunya wangi dan sebagainya. Ini sebut sebagai linguistic approach, pendekatan bahasa yang baguslah, teruskan. Ya? Dan arti kata bahawa kerana kita ni perlu cakap kepada kebersihan dan isu bersih tak bersih ni, ya, memang bila kita tengok situ, Allahu Akbar kan, hebat, sangat hebat. Kadang-kadang restroom kita sambil hadap, sambil kita boleh baca. Tapi kalau kalau tandas, kadang-kadang tu kita ingat balik, buka air pun tak ada air. Ya, air ni bahawa tisu habis lah, tak fluah macam-macam. Tapi bila sebut restroom ni perfect kan. Ya? Ini kita kata sebagai benda yang bagus lah. Ya? Macam kalau di Jepun kan, di sesuatu tempat dia orang ni nak jaga privasi seseorang lain, terutama di mana besar di Tokyo. Ya? Bila masuk bilik air tu ada muzik kan, ya? Bunyi yang diletakkan dalam satu kompartmen apa panggil. Ya, supaya orang sebelah tak tahu orang sebelah tu cip ataupun orang sebelah tu sakit perut. Ya, ni semuanya nak melindungi privasi. Siapa tak tu? Orang fikir siapa tak tu? Ya, jadi kita pun ada benda-benda yang baik kita ambil lah. Ya, benda-benda yang tak baik kita jangan ambil. Ya, cuma kita jauh lagi lah dalam bab itu. Setakat yang tahu dengan sejarah belum lagi ke tahap itu, tapi bersih lah. Level tu dah meningkat jauh dah berbanding dengan jamban, tandas, toilet dan sebagainya. Maknanya buka air tu ada air, ya, ada tempat sangkut, macam-macam. Selesa lah, ya. Kebanyakan masjid surah madrasah, terutama di mana-mana besar ni, selesa. Kita masuk bilik air tu, kita tahu dah tempat sangkut seluar ada, tempat sangkut air ada, bila buka air ada air, bersih semua sekali. Itu betul, ya. Baik. Jadi bersih ni tak ada orang yang tak suka. Pakaian kita pun kita nak bersih. Kita bersih cara mesin masuk. Kereta kita pun kita nak bersih. Kita bersih cara car wash. Harta kita pun, hati kita pun bersih. Cara kita bersih hati kita ni macam mana? Nak basuh mesin masuk tak boleh. Nak basuh car wash tak boleh. Cara kita bersih hati kita ni dengan ma'lam yatazakka. Yukti ma'lam yatazakka. Maknanya kita beri harta benda kita ni dengan semoga dengannya Allah SWT timbul dan bersihkan hati kita. Itu.
Walaupun tidak ada jaminan, betul. Sebab itu tidak disebutkan dia dah zakat, tapi dia dah zakat saja. Tapi itu kaedah kita nak bersihkan hati kita. Kalau kita merasa hati kita ni kotor sangat, tak bersih lah, sedekah. Ya, itu cara dia. Ya, sebagaimana disebut dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil ni ayat kaitan dengan pensyariatan zakat. Ya, zakat ni membersihkan hati kita, ya, menyucikan jiwa kita. Ya, dan selain zakat, kita juga ada sedekah. You name it lah, infak dan sebagainya, ya, wakaf apa semua sekali. Ya, asalkan maksud memberikan harta benda kepada kepada seseorang yang lain, mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar ke seorang India Muslim sudah meninggal dunia, yang bernama Ahmad Dauji Daboy. Ya, ini seorang yang mewakafkan hampir keseluruhan hartanya berupa sebidang tanah. Keluasannya itu 1.2 ekar di Jalan Terperak yang sekarang ini terletaknya Menara Bank Islam. Ya, dan pemegang amanah bagi harta wakaf tersebut ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang menerima hasil wakaf lebih kurang 56.6 juta hasil sewa bangunan selama 25 tahun. Ya. Dan Ahmad Dauji Daboy ni dia meninggal dunia pada tahun 1987 di sebuah flat kecil, ya, di sekitar kawasan tersebut juga. Tapi nak disebut sini bahawa pada akhirnya bagaimana wakafnya itu di kawasan segitiga emas Kuala Lumpur tu, akhirnya berapa ramai umat Islam dapat manfaat daripadanya. Dan cuba kita fikir betapa banyak mengalir pahala-pahala kepada almarhum. Ya, jadi ini sebagai satu peringatan kepada kita, satu tazkirah kepada kita. Dan mungkin kita tak ada lah keluasan tanah sebagaimana almarhum, ya, ataupun harta benda banyak, tapi kita, maknanya di sini adalah tidak bermaksud kita tidak boleh melakukan apa jua. Dan nanti kata bahawa dalam satu hadis Nabi SAW sebut, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah fa illam yajidha fa bi kalimatin thayyibah. Infak ke, sedekah ke, apa ke, orang kaya infak cara orang kaya, orang miskin infak cara orang miskin. Yang Nabi SAW sebut walaupun dengan sebiji tamar, walau bisyiqqi tamrah, tak ada juga sebiji tamar, maka fabi kalimatin thayyibah, dengan perkataan-perkataan baik. Ya, ini nak menggambarkan tentang besarnya fadilah itu. Ya, sedekah, infak dan sebagainya, memberi harta kepada orang lain, ya, dinami atas apa jua nama dan tujuan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu digambarkan orang apabila sampai ke hari akhirat, dia minta balik semula ke dunia ada. La asaddaqa wa akum minas salihin. Salah satu benda yang disebut adalah aku nak sedekah. Dia nak patah balik ke dunia, bukan dia nak sakau di orang lah, tak. Dia nak sedekah lah. Sebab dia nampak kelebihan sedekah ni besar. Di kita ni, kita masih sempat insya-Allah ikut kemampuan kita lah. Ya, setakat mana yang kita mampu. Kadang-kadang kita boleh cari anak yatim. Ya, mungkin kita tak mampu tanggung kurang pengajiannya satu semester, kita pun ada anak cucu yang kita nak tanggung. Contohnya, bolehkah kita sedekah kepada dia? Okeylah, untuk satu semester ini Pak Cik tolong beli semua buku rujukan, sedekah kepada dia. Boleh juga. Sikit, cara sikit, banyak cara banyak. Tu dia. Ya, macam tabung kan, kadang-kadang tabung ada mana-mana tu, kadang-kadang lalu depan kita tersenyum. Ya, bila tanya kenapa senyum kan sedekah. Tabung tu dia bukan nak senyum kita, tu kan, tabung tu dia tak nak senyum kita, dia nak sikit nukut, dia nak sikit sen daripada kita, dia nak tu. Walaupun betul senyum itu sedekah. Jadi ada portion dan dalam bahaya harta kita tu, biar kena ada laporan apa benda, simpanan apa benda, kecemasan apa benda, perlindungan apa benda, kan, dalam struktur harta benda kita tu kena ada lah tu, kena ada. Ya, ini kena ada. Ya,
termasuk zakat bila cukup haul dan nisab, termasuk sedekah, kena ada. Ya. Baik. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Dan dia tidak memberi kepada seorang pun melainkan untuk mendapatkan apa nama ni, balasan. Ya, maknanya beri itu bukan dengan mengharapkan balasan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Ya, dia tidak mengharapkan balasan pada masa kita beri. Adat kita Melayu ni, bila adat kita memberi, adat orang balas. Tapi kalau dia tak balas, kita tak berharap. Kalau dia membalas, alhamdulillah rezeki kita. Kalau dia tak membalas, jangan kita ungkit-ungkit kan. Yang ungkit-ungkit menjadi benda lain. Ya, sedangkan tak beri. Ya, ambillah sikit ni. Ya, moga-moga doalah pada saya juga. Ya, moga dimudahkan segala urusan, moga Allah SWT ampunkan saya dan sebagainya. Ambillah. Ya, dia tak balas kita apa lah. Sebab kita ni mengharap redha Allah SWT. Illa ibtigha'a, itu prasyaratnya. Illa ibtigha'a, kecuali ibtigha'a ni mansub. Ibtigha'a ni maknanya bersungguh-sungguh mengharapkan wajhi rabbil a'la. Wajhi ni bukan wajah, walaupun secara literalnya adalah wajah, tapi maksud di sini adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Wajhi rabbil a'la, kita tak boleh faham wajah Allah SWT. Mana Allah SWT ni kita boleh gambarkan sedemikian dan sedemikian. Tapi daripada wajah lah kita boleh tahu orang itu berhati ke tidak. Ya, analoginya kita nak tahu, kita beri pada orang itu, dia berhati ke tidak dengan kita daripada wajah dia. Kita tengok wajah orang itu, ni dia ni berhati dengan kita. Kita tengok wajah orang itu, dia ni tak berhati dengan kita. Kita tengok benda-benda lain kita tak nampak. Tengok kaki dia, tengok tangan dia, tak tahu. Tapi tengok wajah, kita tahu orang ni berhati dengan kita, orang ni tak berhati dengan kita. Jadi bila sebut illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, walaupun itu bukanlah wajah Allah SWT, tapi melainkan semata-mata keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala sawfa yarda, dan pastikanlah Allah SWT akan redha kepada dia. Bila kita tahu ni ada akhirat dulu. Kita sebut cerita-cerita tadi, ada sebahagian manusia minta patah balik ke dunia, nak sedekah, nak menginfak, nak mewakaf, nak menghibah, macam-macam lagi. Terlambat dah. Ya, tapi yang dah guna kesempatan sekarang ni, wala sawfa yarda, insya-Allah Allah SWT redha dengan. Ya, itu. Yang penting prasyarat tu ada, buat dulu. Ya, kita kena buat, dan kita buat. Ya Allah, taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa 'amalana innaka antas samiul 'alim. Bahawa kita doa, ya Allah, kita sedekah, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa 'amalana innaka antas samiul 'alim. Bahawa kita doa, ya Allah, terimalah. Lepas kita tawakal, moga Allah SWT terima. Gitu cara dia. Ya, bukan kita tak buat. Ya, kita asyik mungkin ya, bagi orang tak balas, ataupun kita dah begitu inilah sekali tak buat apa satu kan. Yang sibuk kumpul harta benda. Ya, kita tak manfaatkan untuk apa jua perkara. Akhir sekali dia ada sangka juga. Jadi puja badan si akhir bulan ahli waris ya, kepada kita si mati dah. Takut jadi puja badan. Jadi baiklah kita ni susun harta benda kita ni. Ya, balik bincang yang sekali apa semua sekali susun harta benda kita ni. Bukan nak cuba kita terus tidak, tapi ada perancangan ni gitu ni gini, kena ada. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah pagi ni insya-Allah. Kita berhenti setakat ayat 21 surah Al-Lail insya-Allah, dan pertemuan akan datang kita akan sambung dengan surah Al-Duha. Apa yang baik kita ambil sebagai penyaran, apa yang tidak baik kita jadikan sebagai sempadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علم النبيين وفهم الملائكة المقربين وإلهاما سريعا للصواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم آمين. صلى الله عليه